yang pertama dan pengadil Lasia Indonesia memberikan isyarat untuk permulaan ini. 0-0. Atau permulaan yang gagal dipungut oleh Paul Erik Larsen. Satu cut line yang sedikit keluar dari gelanggang oleh Hawkins. Gagal untuk mengut mata, jadi kedudukan masih lagi 0-0. Kalau Hawkins dapat menewaskan Paul Erik Larsen, bermakna Malaysia mempunyai peluang yang lebih cerah untuk melangkah ke pertandingan akhir. 1-0. Dua kosong mata pertama. Saya rasa sekarang Denmark yang lebih bermain dalam keadaan tertekan kerana mereka merupakan juara kumpulan A. Cantik sarung dari Hawkins. Dalam 3-0. Secukup paras di sudut gelanggang oleh Yong Hawkins. Ketenangan ini yang perlu dikekalkan oleh Yong Hawkins. 4-0, 4 mata berturut-turut. Seorang pemain yang juga dianggap sebagai panas baran dari Denmark. Drop shot yang terlampau melencong dari Paul Erik Larsen. 5-0. Lembut permainan yang ditunjukkan. Kali ini tak mampu deh. Satu drop shot yang sungguh mencunam dari pemain yang penuh pengalaman. Paul Erik Larsen yang merupakan pengganti Montet Hansen untuk tahun 80-an ataupun tahun 90-an ini. Dibiarkan. Bola keluar kali ini. 1-5. Agak-agak Yong Hawkins. Walaupun dalam keadaan yang tidak begitu mendesak untuk dia melakukan pukul balas. Jaring yang sememangnya memang sukar untuk menandingi pemain-pemain Denmark masa kini. Kalau nak dibandingkan dengan Hawkins dan juga Paul Erik Larsen ini, sememangnya memihak kepada Paul Erik. Lubuk yang sudah 2 kali dicari oleh Paul Erik Larsen memaksa Hawkins untuk berlari ke sebelah kiri gelanggang, tetapi dia mencari sudut kanan yang ditinggalkan kosong untuk drop shot. 4-5. Sudah cukup untuk menyamakan kedudukan. 5 mata berturut-turut yang dipungut oleh Paul Erik Larsen. Kerak badan yang baik dari Paul Erik. Kali ini dia gagal dicari.
5 sama peluang untuk Hawkin bagi terus mendapatkan mata. Sudah 6-5 sekarang. Dalam. Sudah 2 kali anggapan yang salah dari Yong Hawkin. Saya kira Yong Hawkin perlu bermain dengan cara selamat sekarang ini. 6-5 balik semula kepada Yong Hawkin. Sekarang ini baru berusia 24 tahun. Seorang pemain yang punya potensi yang begitu jauh. Walaupun memulakan permainan badminton ini lambat. 7-5. Dibiarkan bola keluar. 5-7. Perhatikan gerak badan bagi Paul-Eric Hoyer-Larsen sambil menggunakan kebolehan pergelangan tangannya. Memaksa Hawkin berlari keliling gelanggang, kiri dan kanan. Bagaimanapun servis mula kepada Hawkin dengan 7-5. Kenapa Hawkin suka main di jaring? Bahaya bagi dirinya. Paul-Eric Hoyer-Larsen memangnya mempunyai stroke yang begitu baik. 5-7. Sayang bagi Hawkin. Tetapi kebijaksanaan Paul-Eric Hoyer-Larsen, dia sekarang ini menjaga tenaga saya kira. Dengan tidak banyak bergerak keliling gelanggang. 6-7. 7-6. Dengan satu mata yang dipungut balik semula kepada Hawkin. Yang satu ketika mendahului dengan 5-0. Sekarang ini masih cari-cari arah untuk mendapatkan mata. Drop shot di sebelah kanan gelanggang Hawkin itu cukup bahaya bagi Hawkin. 6-7. Tepat ke garis putih di jaring untuk melepasi gelanggang Paul-Eric Hoyer-Larsen. 7 sama. Kita saksikan lagi sekali. Lebih bernasib baik, saya kira. Aduh. Satu shot yang sungguh tajam. 8-7. Hawkin perlu mencari helang untuk memenangkan Paul-Eric Hoyer-Larsen karena keadaan Paul-Eric Hoyer-Larsen dalam keadaan kepenatan agak sukar untuk menyaingi pihak lawan. Dia juga dikatakan berada dalam keadaan kecederaan. Mata penyamaan dipungut oleh Yong Hawkin. Lapan sama.
Bola keluar 9-8. Tanggung badan dalam, sayang. Nampak seakan-akan keluar bola itu tadi. Lapan 9. Satu tipu hela yang cuba dilakukan oleh Paul Eric Larson menggunakan gerak badan dan juga kebolehan pergelangan tangannya tidak menjadi kali ini. 9-8. Game yang pertama bagi saudara yang baru menyaksikan siaran secara langsung terus dari Hong Kong. Separuh akhir kejohanan Piala Thomas 1998, separuh akhir yang pertama. Mata bertambah untuk Hawking. 10-8. Malaysia dan Denmark sekarang ini terikat satu sama. Ong Lee Hock tewas kepada Peter Gate Stenson. Lagi satu mata dipungut oleh Hawking. 11-8. Manakala pasangan Malaysia yaitu Sung Kit dan juga Tan Fook menewaskan Don House Stenson dan juga Michael Sogat dalam perlawanan 3 game 15-11, 12-15 dan 18-19. Dalam kali ini 8-11. Keluar lagi 11-8. Dan Hawking perlu mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan mata demi mata. Drop shot di situ yang sememangnya sukar dikembalikan oleh Hawking. Hawking perlu mengambil satu tindakan supaya mengelak dari Paul Eric Larson dari membuat drop shot di situ. Sayang tak sampai. Mata ke-9 dipungut oleh Paul Eric Larson. Dalam keadaan Malaysia dan juga Denmark masing-masing berkenakan kemenangan pada ketika ini kerana terikat dengan satu sama. Tapi dirasakan seandainya Hawking dapat merangka permainan ini dengan sempurna, tidak mustahil untuk beliau mengatasi Paul Eric Larson. 9-11 Paul Eric Larson. Lagi permainan kawalan shuttle-nya cukup kemas. Itulah satu kelebihan kepada Paul Eric Larson. Sebelas 10 sekarang ini kembali kepada Hawking. 12-10. Tunggu saja kesilapan dan juga bola keluar yang dilakukan oleh Paul Eric Larson. Sayang, walaupun sudah baik matlamatnya itu dan juga rangka permainan dengan begitu sempurna bagi Yong Hawking, tetapi penyudah lagi sekali menewaskan beliau untuk mendapatkan mata khususnya. Dibiarkan bola dalam kali ini. 11-12. Lagi 3 mata untuk Yong Hawking untuk game yang pertama. Dalam satu rally yang nampaknya
Hawkin menunjukkan kematangan walaupun dia diserang, tetapi dia mampu untuk bertahan dan menenangkan keadaan dirinya. Dibiarkan oleh Paul Eric Larsen, bola masuk. Bola masuk. Patel betul-betul jatuh dalam gelanggang untuk mata penamat bagi game yang pertama. Seandainya bagaimana kebiasaan bos jaga dan tamat lawan dengan 15-11 untuk game yang pertama bagi Yong Hawkin mengatasi Paul Eric Larsen. This game won by Malaysia 15-11. Dengan 15-11 oleh Yong Hawkin, walaupun pada peringkat awal menampakkan Yong Hawkin seakan-akan mau menang mudah, tetapi pada peringkat pertengahan dan pengakhiran Yong Hawkin menghadapi masalah dengan pengalaman yang ada pada Paul Eric Larsen dan terus saja menyaingi kebolehan Yong Hawkin. Sebenarnya Paul Eric Larsen tadi mengawal permainan dan cuba untuk mengawal permainan untuk seolah-olah mau mengajar Yong Hawkin untuk berlari keliling gelanggang. Namun begitu berjaya disudahkan oleh pemain muda negara dengan 15-11 dalam masa 19 minit atau 18 minit perlawanan yang berlangsung dalam game yang pertama itu. Jadi sekarang ini kedudukan bagi saudara yang baru menyaksikan siaran secara langsung dari Hong Kong, Malaysia dan Denmark terikat satu sama setelah dua perlawanan dilangsungkan. Peter Gate Christensen menewaskan Ong Wee Hock 15-7, 15-10 sambil Chia Sung Kit dan juga Chung Tan Fook menewaskan Don Ho Christensen dan juga Michael Sogat dengan 15-11, 12-15 dan 18-14. Dan sekarang ini persoarangan yang kedua, Chung Tan Fook. Maafkan saya, Yong Hawkin yang bertemu dengan Paul Eric Larsen yang mampu menamatkan game yang pertama dengan memihak kepada Yong Hawkin, baik pemain yang asal dari Bukit Pelanduk Negeri Sembilan ini dengan 15-11. Game yang kedua, kita harapkan kemenangan untuk mendapatkan mata pendahuluan menghadapi Denmark. 0-0. Yang tidak begitu kencang, tetapi sudah memadai bagi Paul Eric Larsen. Berpindah tangan servis. Dengan kedudukan masih lagi 0-0. Cantik. Walaupun Paul Eric Larsen sudah dapat menagak arah gerak bola yang akan dihantar oleh Hawkin, tetapi kali ini dia terperangkap. 1-0. Dua 0. Kali-kala dia menyerang begitu bahaya, tidak disangka oleh Paul Eric Larsen. Rata-rata sekarang ini Paul Eric Larsen sudah rasa tertekan. Kebebalan yang sudah mula mendatang. Kita saksikan lagi sekali bagaimana hantaran dari Paul Eric Larsen yang cuba membuat lentang di atas jaring tidak menjadi. 3-0.
kosong, kesalahan demi kesalahan, kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh Paul Eric Larsen. Cuma yang perlu bagi Yong Hock Kin tidak perlu terlalu gairah atau terlalu penuh yakin. Return yang sudah berdepan dengan Paul Eric Larsen. Kosong 4 bagi Paul Eric Larsen. Diakan oleh Hock Kin, bola keluar. 4-0. Satu cross yang begitu cantik yang dilakukan, cross yang baik yang dilakukan oleh Paul Eric Larsen untuk merampas kembali servis dengan kedudukan 0-4. Ini sekolahnya dia menjadi 4-0 untuk Hock Kin yang menjadi harapan untuk mencari kemenangan. 5-0 mata pertama. Hock Kin perlu tentram, lebih tentram, tidak perlu terlalu yakin dan juga gairah. Kali ini gagal Hock Kin dengan 0-5. Servis mulai kepada Paul Eric Larsen. Saksikan lagi sekali ulang tayang dengan Hock Kin yang hampir terbabas dengan hantaran yang diberikan. Hanya satu mata dapat dipungut oleh Paul Eric Larsen. Mata pertama untuk Yong Hock Kin. Satu kedudukan yang boleh dikatakan selesa, tetapi belum boleh dikatakan selamat. Karena pemain yang ditentang oleh Yong Hock Kin adalah merupakan pemain yang penuh pengalaman. Keluar gelanggang dari Hock Kin. 1-6. Sayang sekali Hock Kin yang sudah mempunyai servis tetapi disisihkan begitu saja. Ternyata keluar bola yang dibiarkan oleh Hock Kin untuk kembali merampas servis. Cantik dari Hock Kin dan berjaya dia untuk memerangkap Paul Eric Larsen. Walaupun menunggu tetapi tidak dapat mengagak ke mana arah pukulan yang dilakukan oleh Hock Kin.
Cantik dari Hakim. Pertama tadi Hakim sudah mula sebenarnya untuk dapat mematikan ataupun untuk mendapatkan mata, tetapi dia masih bersabar menunggu dengan membuat satu set. Nampak Hawking sekarang ini sudah penuh keyakinan. Dia berjaya memenatkan Paul Erik Larsen. Sebagaimana saya katakan tadi, nampaknya Paul Erik Larsen sudah tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya. Jadi inilah peluang yang perlu diambil oleh Yong Hock Tin untuk terus marah. 8-2. Satu kedudukan yang agak selesa sekarang ini bagi Yong Hock Tin. Morten Frost-Hansen sudah mula boleh tersenyum dengan keadaan yang ada. Cantik dari Hakim 9-2. Sudah seakan-akan mati akal bagi Paul Erik Larsen kerana pukulannya dapat dikembalikan oleh Hakim. Bola 2. Tinggi dari Hakim. 2-10. Larsen ditewaskan oleh Lo Yi Chang dalam perlawanan dengan China bagi penentuan kejuaraan kumpulan A. Keluar satu lagi mata dapat dipungut, satu mata dapat dipungut oleh Paul Erik Larsen. Tepat kesasaran dari Paul Erik Larsen untuk mata keempat. 4-10. Tiga suku gelanggang. Mudah bagi Paul Erik Larsen untuk memungut mata kelima. Pergelangan tangan yang baik hanya sedikit turun. 6-10. Hawking sekarang ini sudah nampak kepenatan. Pergerakannya sudah terlalu perlahan. 7-10. Sudah 5 mata berturut-turut diberikan kepada Paul Erik Larsen. Dibiarkan oleh Hawking, bola keluar. 10-7. Taringnya agak lemah sedikit dari Hawking. Bola keluar tadi. Sayang tak dapat dikembalikan sempurna. 7-10. Walaupun keadaan yang memungkinkan bagi Hawking bagi meneruskan pungutan mata. Jaring yang cukup kemas dari Paul Erik Larsen, itulah yang diharapkan. 8-10. Saksikan lagi sekali bagaimana permainan jaring dari Larsen dan gagal dia kali ini. 10-8. Hawking sudah terlalu penat saya rasa. 8-10.
Satu rally yang menarik. Dan drop shot di sebelah kiri gelanggang itu memihak kepada Paul Erik Larsen. Kita saksikan lagi sekali. Sembilan 10. Makin lama makin rapat dikejar oleh Paul Erik Larsen, walaupun satu ketika ditinggalkan oleh Hawkin dengan 10-2. Paul Erik Larsen mengawal permainan. 10 sama. Peluang bagi Hawkin untuk mengejar. Walaupun dalam keadaan yang saya rasa sudah begitu penat sekali bagi Yong Hawkin pada ketika ini. Sudah begitu letih sekali dia. Kebijaksanaan Paul Erik Larsen mematikan Yong Hawkin yang sudah penat. Dia mengajak Hawkin bermain di jaring. Tidak mampu kali ini. Sudah Paul Erik Larsen pula yang dapat mengatasi Hawkin. Lambat dia untuk melakukan satu. 12-10. Paul Erik Larsen pula yang mengatasi dengan 2 mata. Dan peluang bagi Hawkin untuk meneruskan perjuangannya bagi mendapatkan mata. Dan seterusnya untuk mencapai kemenangan bagi meletakkan Malaysia di depan. Apa saja yang dibuat tidak menjadi sekarang. 12-10. Cantik kali ini dari Hawkin. Walaupun Paul Erik Larsen yang cuba seolah-olah mengajak Hawkin bermain di jaring, dan kali ini dia berjaya memerangkap Paul Erik Larsen. 10-12. 11-12. Hawkin terpaksa memberikan tekanan kepada Larsen sekarang. Sama dalam keadaan yang sungguh penting, sungguh mendebarkan. Yong Hawkin mencari lagi 3 mata untuk mencapai kemenangan setelah menangi game yang pertama dengan 15-11. Sambil Larsen cuba untuk lagi 1 mata dapat dibangun oleh Hawkin. 13-12. Paul Erik Larsen memerlukan kemenangan game ini untuk bermain dalam permainan game yang ketiga. Sekarang ini Hawkin mendahului dengan 13-12. Gagal Hawkin untuk mendapatkan mata. 12-13. 12-13. Itu keluar pula. 13 sama. Dalam keadaan kepenatan, Hawkin mau bermain dengan 5 mata. 0-0. Setting 5 points. Love all. Permainan jaring selalunya dikuasai oleh Paul Erik Larsen. Satu kesilapan yang
Score 1. 0-1 untuk Yong Hok Hin. Permainan yang cukup genting dan cukup mendebarkan. Backhand yang tidak kesampaian dari Paul Erik Larsen. Saksikan lagi sekali berkali-kali ulang tayang aksi Paul Erik Larsen yang gagal untuk melepasi jaring. Bola keluar gelanggang 1-1. Semangat yang diberikan oleh para penonton. Pergerakan Hok Hin sudah terlalu perlahan. 1-1 balik semula kepada Paul Erik Larsen. Itu juga yang perlu dilakukan oleh Yong Hok Hin. Lagi Yong Hok Hin membuat drop di situ, memang yang dicemari oleh Paul Erik Larsen yang begitu pakar di jaring. 2-1. Tanggung 3-1. Hok Hin sekarang perlu mengelak dari permainan jaring yang sering dilakukan ataupun sering diajak oleh Paul Erik Larsen. Mata penamatkan untuk Paul Erik Larsen. Walaupun satu ketika menyaksikan Yong Hok Hin yang mempunyai peluang yang cerah untuk mendapatkan kemenangan. Untuk game kedua, mata penamat sekarang untuk Paul Erik Larsen. Masih belum tamat. Masih ada peluang untuk Yong Hok Hin. Walaupun ketinggalan 3 mata. Walaupun Paul Erik Larsen sudah begitu confident nampaknya dengan kedudukan itu tadi. Hok Hin perlu menguatkan semangatnya dari mengelak dari bermain dalam game yang ketiga. Oh, sayang sekali. Sikit lagi untuk lepas jaring. 4-1. Masih dalam permainan. Walaupun belum tamat, tetapi Larsen sudah mengatakan bola itu masuk, dapat diselamatkan oleh Yong Hok Hin. 18-14 untuk Paul Erik Larsen dalam game yang kedua. Dan ini bermakna mereka akan bermain dalam game yang ketiga setelah kedua-dua pemain mencapai kemenangan. Yong Hok Hin menang dalam game yang pertama dengan 15-11 dan sekarang ini dia tewas dalam game yang kedua dengan 14-18. Satu permainan yang begitu genting dan baring mengejar mata untuk mengatasi Yong Hok Hin. Kelihatan Paul Erik begitu yakin dengan permainan dia dan dia mempercepatkan rentak permainan untuk mengatasi Yong Hok Hin. Jadi Hok Hin kelihatan agak penat sedikit dan dia hanya dapat bertahan saja daripada asakan daripada Paul Erik. Saya merasakan kalau dalam game yang kedua tadi Hok Hin perlu bermain secara lebih agresif sedikit setelah mendahului satu ketika dengan 10-2. Ketika itu Hok Hin sudah mula memperlahankan permainan dan
terikut rentak Paul Eric Larsen. Tadi apabila Joaquin telah mendahului 10-3, Joaquin telah bermain rally yang panjang dan itu menyebabkan dia ada penat sedikit. Dan daripada situlah si Paul Eric mengejar mata demi mata untuk menyerang Joaquin yang dalam keadaan keletihan. Jadi sekarang ini hanya terpulang pada Joaquin dengan rehat 5 minit ni untuk mengatasi dan mendapatkan rentak dia untuk mengatasi Paul Eric. Kalau diikutkan dari segi usia, hampir 10 tahun perbezaan, 9 tahun lebih Paul Eric dengan Yong Hokin. Jadi setelah berhenti rehat, pandangan Bun sendiri perlawanan game yang ketiga ni. Kelebihan dari Paul Eric ialah dia pandai mencuri mata. Dia kalau nak cari mata tu begitu cepat saja. Jadi Joaquin kena pandai bagaimana dia nak matikan rentak si Paul Eric. Jangan bagi tiap bola atas tangan dia. Mesti larikan dia kerana apabila Paul Eric dilarikan dia agak gopoh sedikit dan di situlah dia banyak buat kesilapan. Tapi kalau setakat hanya bertahan saja dan ini memudahkan lagi untuk Paul Eric mengatur bola supaya Paul Eric Joaquin berlari. Satu perkara, Bonda, kita kalau macam saya kata tadi bahawa Hokin jauh lebih muda dengan Paul Eric. Tetapi kenapa Hokin lebih dulu kepenatan? Sebab itulah kebijaksanaan nanti Paul Eric. Dia yang mengatur bola supaya Joaquin yang berlari ini. Maka apabila dia berlari dengan bertahan, dengan tekanan dalam keadaan macam ini sekarang, dia mengejar tu. Jadi di situ akan dapat ketegangan pada diri sendiri. Jadi ini yang kelebihan pada Paul Eric. Maka Paul Eric dah nampak yang si Joaquin ni agak lelah sedikit, maka dicepatkan permainan tu supaya si Joaquin lagi panik. Itulah maksudnya. Kebiasaannya Hokin merupakan seorang pemain yang dikatakan semangat melawan yang cukup tinggi, tak pernah mengaku kalah. Jadi setelah bermain 2 game yang ketiga ni kemungkinan Hokin akan memberikan satu persembahan yang lebih baik dari 2 perlawanan dari 2 game tadi. Kita lihat saja bagaimana kekuatan ni Joaquin, kerana sekarang ni dalam keadaan tegang yang seperti sekarang ni, dia harus melawan merentak si Paul Eric untuk mengatasi dia. Terima kasih Haji dan insyaAllah kita akan jemput lagi untuk bersama dengan kita. Kita tumpukan ke gelanggang sekarang ini, perlawanan sudah bermula 0-0. Paul Eric Larsen yang membuat servis permulaan. Mata permulaan dipungut oleh Paul Eric Larsen. Satu untuk Yong Hokin yang diletakkan harapan untuk mencapai kemenangan perlawanan ini bagi mengatasi Denmark. Sekarang itu kita dengan satu sama dalam. Dibiarkan oleh Hokin. Kesilapan yang dikatakan oleh Haji Miskin itu dilakukan oleh Yong Hokin. Kosong satu untuk Yong Hokin. Keluar 2-1, satu sama. Dalam keadaan yang cukup tegang, siapa satu belum mencapai kemenangan. 2-1 sekarang ini Yong Hokin. Yong Hokin tidak perlu melakukan kesilapan sebagaimana yang dilakukan sebelum ini. Yang tidak menjadi 1-2 untuk Yong Hokin. Kegopohan bagi pemain yang penuh pengalaman Paul Eric Larsen memihak kepada Yong Hokin sekarang ini dengan 2-1.
Panggung yang diberikan walaupun keadaan sudah begitu baik untuk Yong Hokin. Kedudukan masih lagi belum berubah dengan kedudukan 2-1. Kali ketiga Yong Hokin akan membuat servis 2-1. Permainan perseorangan yang kedua setelah Malaysia dan Denmark terikat satu sama dalam pertandingan terbaru akhir kejohanan Piala Thomas. Return yang tidak begitu sempurna dari Yong Hokin. Secara direct return yang dilakukan. Gagal untuk mendapatkan mata. Kali keempat kali ini Hokin akan buat servis yang kedua untuk game yang ketiga. Mata pertama untuk Yong Hokin. Hokin sekarang perlu mengawal permainan dan perlu memaksa Paul Eric Larson berlari seperti seluruh tangan. Ya, cantik. Walaupun hantaran yang dilakukan oleh Hokin itu memberikan kemudahan kepada Paul Eric Larson untuk mendapatkan kembali servis, tetapi kesilapannya sendiri 4-1 sekarang ini kepada Yong Hokin. Oh, sayang pukulan gelanggang dari Yong Hokin. 1-4. Dibiarkan oleh Paul Eric Larson, bola keluar gelanggang. 2-4. Walaupun Paul Eric Larson yang menguasai rally itu tadi, tetapi pemudah yang dia tampil yakin sehingga dia terperangkap dengan gerakan yang dilakukan sendiri. 4-2 sekarang ini untuk Yong Hokin. Hokin mulai diturunkan untuk skuad negara pada tahun 1996 lagi. Sudah letih nampaknya Hokin. 2-4. Dirasakan bola keluar, nampak seakan-akan keluar yang diambil oleh Hokin. 3-4. Dibiarkan oleh Paul Eric Larson. Bola dalam, walaupun dipantah oleh Paul Eric Larson. Dia mengatakan bola keluar. Dia mengatakan bola dalam. Dipanggil oleh pengadil kerana bantahan yang dilakukan oleh Paul Eric Larson. Kita saksikan lagi sekali bagaimana bola sememangnya dalam, tetapi dia membantah dengan menghempaskan raketnya. Mengatakan sudah 2 kali. Keluar. Mata pertama untuk Hokin. 5-3. 3-5. Hokin perlu mengambil kesempatan atas kemarahan yang dilakukan oleh Paul Eric Larson.
Sayang sekali sedikit saja untuk lepasi jaring. Walaupun sudah begitu baik, tetapi tidak sempurna bagi shuttle untuk lepasi jaring. 4-5. Lima sama, keadaan menjadi lebih genting sekarang ini. Return yang dilakukan oleh Hawkins kerap kali tepat kepada pihak lawan. 6-5. Service over. 5-6. 5-6 untuk Young Hawkins yang ketinggalan satu mata dalam game yang ketiga, game penentuan. Mata pertama untuk Hawkins 6 sama. Satu rally yang agak panjang. Sambil Hawkins cuba untuk menjaga stamina. Cantik dari Hawkins. Service over. Bola keluar. 6-all. Sayang sekali walaupun dia sudah merangka permainan dengan begitu baik. Kembali kepada Hawkins dengan kedudukan 6 sama yang masing-masing bagi kedua-dua pemain Denmark dan juga Malaysia, yang Hawkins dan juga Paul-Erik Larsen yang lebih bermain secara selamat sekarang ini. Lebih berhati-hati. Mata pertama untuk Young Hawkins 3-6. Sayang smash yang tepat kepada Paul-Erik Larsen. 6-7. Ini memudahkan kepada Larsen untuk mempertahankan kedudukan itu. 6-7. Keluar 7-6. Service over. Peluang sekali kepada Young Hawkins. 7-6. Pergerakan Hawkins sudah tidak begitu lancar nampaknya. Tapi saya kira di saat ini dia tidak perlu membuang tenaga seandainya kalau tidak betul-betul dapat dikembalikan. Gagal bagi Paul-Erik Larsen. 7-6 kembali semula kepada Young Hawkins yang memegang servis. 8-6 mereka bertukar gelanggang sebelum meneruskan perlawanan. Jadi apa saja boleh berlaku dalam perlawanan antara Young Hawkins dan juga Paul-Erik Larsen. Tetapi semangat yang kuat yang diperlukan oleh Young Hawkins sekarang ini, di samping menahan kepenatan yang ada pada diri ini, keletihan pada dirinya, perlu diatasi ataupun jangan diikutkan sangat untuk menyaingi Paul-Erik Larsen yang ditinggalkannya 2 mata untuk mencari lagi 7 mata bagi menamatkan game yang ketiga. Setelah memenangi game yang pertama dengan 15-11, tewas game yang kedua dengan 14-18 dan sekarang ini mengatasi dengan 8-6 untuk game yang ketiga. Bagi saudara yang baru menyaksikan secara langsung ini pertemuan Denmark dan Malaysia untuk separuh akhir,
mata terikat dengan satu sama pada keseluruhan Denmark dan juga Malaysia. Keluar gelanggang, Seven's over. Denmark menang perseorangan yang pertama 8. dan Malaysia menang bergu yang pertama. Dan sekarang ini perseorangan yang kedua. Yong Hock Kin dan juga Paul Erik Larsen. Cantik dari Hock Kin, peluang untuk Hock Kin. Dia mencari body untuk melakukan smash. Walaupun ruang di kiri gelanggang, kiri kanan gelanggang Paul Erik Larsen masih lagi kosong. Keluar gelanggang 9-6. Lagi 6 mata untuk Yong Hock Kin. Dalam penjaga garisan mengatakan keluar. Sayang sekali. 6-9. Walaupun nampak di atas garisan tadi, seakan-akan di atas garisan, tetapi penjaga garisan lebih hampir dengan shuttle yang jatuh dalam gelanggang. Servis yang gagal untuk membawa mata kepada Paul Erik Larsen. Tidak senang duduk lagi Morten Poulsen. Sayang sekali Yong Hock Kin, walaupun dia mempunyai masa untuk mententramkan keadaan. 6-9. Masing-masing sudah keletihan sekarang ini. Akhirnya Hock Kin lebih bijak. Walaupun pada awalnya dia mengawal permainan, kemudian diambil alih oleh Paul Erik Larsen, kemudian dia kembali semula untuk mengemudikan perlawanan. 9-6. Yong Hock Kin mengatasi Paul Erik Larsen. Bagi kumpulan Paul Erik Larsen dalam tiga perlawanan yang diturunkan, kalah sekali kepada pemain Cina, yaitu Lo Yichang dengan permainan 3 game 16-15, 15-18 dan 14-13. Juga Paul Erik Larsen. Yong Hock Kin perlu mengelak bermain di jaring. Persentase yang bermain di jaring sememangnya keseluruhan dikuasai oleh Paul Erik Larsen. Enam 9. Itu 9. Cukup berdebar menyaksikan perlawanan ini. Keluar pula dari Yong Hock Kin. 8-9. Bola keluar. 9-8.
Peluang bagi Hawkin. Tak payah smash. Bola sudah keluar gelanggang untuk mata ke-10 bagi Yong Hawkin. Dalam game yang ketiga yang rata-rata masing-masing dalam keadaan begitu letih sekali. Kita saksikan lagi sekali bagaimana Yong Hawkin membiarkan bola keluar gelanggang. Sambil kita menyaksikan ulang tayang, perlawanan sudah dimulakan. Dan mata pertama untuk Paul Erik Hoyer-Larsen 9-10. Satu permainan pergelangan tangan yang cukup sempurna. Kelebihan pergelangan tangan bagi Paul Erik Hoyer-Larsen 10 sama. Siapa saja boleh mencapai kemenangan dalam perlawanan ini. Cuma kesilapan yang perlu diatasi oleh kedua-dua pemain. Hawkin memberikan cabaran sempurna. Sepuluh sama. Itulah silih berganti. 11-10 bagi Yong Hawkin. Sekarang baru bergerak sedikit dan mungkin memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Yong Hawkin sambil rakan-rakannya di tepi gelanggang yang bermati-matian memberikan semangat perangsang. Jauh dari Yong Hawkin. 10-11. Balik semula kepada Yong Hawkin 11-10. Kita harap Yong Hawkin dapat memperkuatkan semangatnya untuk mengatasi keletihan yang dialaminya sekarang ini, untuk mengatasi Paul Erik Hoyer-Larsen bagi mencari mata kedua kepada Malaysia. Satu keadaan yang baik dari Paul. Keluar gelanggang 12-10. Lega sedikit kedudukan bagi Yong Hawkin. Paul Erik Hoyer-Larsen juga sudah begitu letih saya rasa dengan kedudukan yang ada. Sayang return yang sedikit tinggi. 10-12. Return yang tinggi di depan gawang. Peluang bagi Yong Hawkin untuk marah terus. 12-10. Dua mata meninggalkan Paul Erik Hoyer-Larsen dalam game yang ketiga. Dan 3 mata perlu dicari untuk menamatkan perlawanan game yang ketiga ini. Menang game yang pertama dengan 15-11, tewas game yang kedua dengan 14-18, dan sekarang ini mendahului dengan 12-10, Yong Hawkin. Cantik dari Yong Hawkin. 13-10. Nafas makin lega bagi kita yang menyaksikan perlawanan ini, walaupun pada satu ketika menahan nafas dengan begitu sukar sekali ataupun genting sekali pertemuan antara Hawkin dan juga Paul Erik Hoyer-Larsen. Hawkin slow smash. Cantik Hawkin membuat pertahanan yang kemas. Mata penamat sekarang ini untuk Malaysia. Untuk Yong Hawkin 14-10. Dalam satu perlawanan yang penuh berhati-hati, tetapi air muka Morten Paul Hansen masih dalam keadaan kerisauan untuk menunggu detik yang penting ini. Hawkin lagi sekali membuat return yang terlampau tinggi. Hawkin perlu tentram dalam mengawal keadaan semasa, mengawal keadaan yang sedemikian. Tidak perlu terlalu yakin. Peluang untuk gelanggangnya.
14-11 balik semula kepada Yong Hock Kin. Lagi sekali gagal Yong Hock Kin untuk menamatkan perlawanan ini. Morton Frost sudah tidak mahu melihat di tengah gelanggang. Terlampau berdebar bagi dirinya. Kalau ada yang sakit jantung, eloklah jauhkan sedikit dengan keadaan yang begitu berdebar ini. Keluar gelanggang. Balik semula kepada Yong Hock Kin untuk ketiga kalinya membuat servis angka 14 mata penamat. Backhand smash yang dilakukan oleh Paul-Erik Larsen berjaya mempertahankan kedudukannya lagi walaupun dalam saat yang cukup genting. Cantik drop shot yang dilakukan oleh Yong Hock Kin untuk kembali merampas servis kali ketiga. Kita harap kali ketiga ini akan menamatkan perlawanan yang sangat-sangat diperlukan untuk Malaysia mendahului Denmark. Sekarang ini terikat dengan 1-1 setelah perlawanan pusangan pertama dimenangi oleh Denmark, bergu pertama dimenangi oleh Malaysia. Kali ketiga, 14-11, Yong Hock Kin. Masing-masing berhati-hati. Cantik dari Hock Kin dan tamat lawanan dengan 15-11 untuk game yang ketiga. Bermakna Yong Hock Kin menewaskan Paul-Erik Larsen dengan 15-11, 14-18 dan 15-11 untuk meletakkan Malaysia sekarang di atas dengan 2-1 mengatasi Denmark. Setelah Peter Gate Captain mengalahkan Ong Ewe Hock, tetapi ditebus oleh Chia Sung Kit dan Chong Tan Fook. Dan sekarang ini Yong Hock Kin memungut mata kedua untuk Malaysia, menjadikan Malaysia mengatasi Denmark dengan 2-1 dalam perlawanan separuh akhir. Nyom bagi Morton Frost Hansen. Saat akhir yang ditunggu-tunggu. Berjaya bagi Yong Hock Kin untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan ini. Jadi 2-1 sekarang ini untuk Malaysia mengatasi Denmark. Dari peluang bagi Malaysia untuk mencapai kemenangan untuk melarikan diri ke pertandingan akhir adalah merupakan sesuatu yang masih lagi menjadi tanda tanya, memerlukan satu kemenangan lagi bagi membawa Malaysia ke pertandingan akhir.